yang seakan-akan mengajak orang untuk boikot filem Mat Kilau ni tau. Yang tu saya tak berapa berkenan. Jadi seperti mana yang tuan-tuan boleh tengok kan, suasana yang sangat meriah. Ada negarawan kita datang, iaitu mantan Perdana Menteri, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Cuma yang dekat sini saya terkilan sebab tak dapat nak bergambar dengan Mat Kilau and the gang. Bila nak bergambar je kan, ada pula media sibuk datang nak interview apa semua kan, maka tak berkesempatan lah. Tapi saya sempat bergambar dengan kita punya legend daripada Indonesia, iaitu Kakang Yayan Ruhian. Kang Yayan Ruhian. Dan di samping tu saya pun tak sangka kan boleh berjumpa dengan kita punya champion kita, iaitu pesilat negara Tuan Al-Jufri Jamari, dengan big boss daripada Persatuan Semboyan Satu Malaysia. Tuan-tuan mesti kenal lah Presiden Semboyan Satu Malaysia, iaitu Tuan Yusof Azmi. Dapat jugalah bergambar dengan dia orang. Rupanya tuan-tuan, saya pun tak sangka, banyak tak sangka ni. Tak sangka dia orang satu hall dengan saya. Ni tiket dia ni. Tunjuk kan. Hall nombor 2. Cuma seat saya dekat belakang sikit, seat dia orang dekat sebelah depan. Tapi saya tak nak cerita bab tu sangat. Saya nak cerita berkenaan dengan filem Mat Kilau. Saya nak sentuh sikit je kan. Filem Mat Kilau satu filem yang sangat-sangat baik bagi saya. Dia akan memberikan inspirasi kepada anak muda untuk cari balik kita ni siapa. Sebab anak-anak muda sekarang ni dia dah banyak berfoya-foya tau. Jadi bila adanya filem macam ni kan, dia akan mencetus satu perkara dekat anak-anak muda ni. Ada tanggungjawab yang kita kena teruskan, yang kita kena galas daripada nenek moyang kita, iaitu menjaga kedaulatan tanah air kita ni. Itu perkara yang sangat mustahak. Dan ada beberapa, orang kata bukan beberapa, banyak lah sebenarnya teguran, mesej-mesej yang cuba disampaikan dekat dalam video tu, dalam filem tu. Dia teguran. Kalau ada yang ni nanti dia kan pergi tengok filem Mat Kilau, rasa macam filem ni sindir orang Melayu, tu tak betul. Itu hanyalah berbentuk teguran kepada kita. Dan mesej-mesej yang disampaikan tu memang kita kena ambil alert lah benda tu. Dia ada satu elemen yang sangat berani dia masukkan dekat dalam filem tu, berkenaan dengan G. G korang tahu lah siapa. Dia masukkan elemen berkenaan dengan Pak Mason dengan Makcik Nati. Terus bila saya sebut pasal dua karakter ni, Pak Mason dengan Makcik Nati, korang faham-faham sendirilah siapa. So saya tak nak cerita lebih sangat. Tapi apa yang boleh saya cakap, orang bersorak dalam panggung. Dia bertepuk, tepukan yang sangat, orang kata, spirit tu datang betul-betul daripada hati. Saya pun tak tahu nak menggambarkan macam mana. Kena pula part last battle tu, saya tengok orang macam naik share yang teramat sangat, sampai saya nampak dia orang ni macam nak jump in masuk dekat dalam filem tu, macam nak fight sekali dengan Mat Kilau lawan dengan British. Mantap. Saya bagi kepujian lah. Kepujian kepada Studio Kembara, kepada mereka-mereka yang terlibat dalam pembikinan filem Mat Kilau ni. Okey, so saya tak nak cerita lebih sebab nanti takut jadi spoiler pula kan. Nanti tuan-tuan pergi tengok sendirilah 23 Jun ni nanti kan. Spoiler kereta tak apa, jangan spoiler filem. Kan. So saya nak tutup berkenaan dengan tu. Saya nak berbicarakan berkenaan dengan 3 isu yang timbul. 3 isu yang timbul saya cuba ringkaskan yang sehabis boleh. Yang pertama berkenaan dengan waris, yang kedua berkenaan dengan keris dan busana, yang ketiga berkenaan dengan Studio Kembara itu sendiri. Okey. So yang pertama berkenaan dengan waris, seperti mana yang kita nampak dekat media sosial, sebahagian waris ada bagi tahu, dia cakap pembikinan filem Mat Kilau ni dia buat tanpa rujukan waris. Dia macam ni lah saya nak bagi tahu tuan-tuan kan. Kalau ada macam, saya minta maaf kalau saya punya pendapat kejap lagi ni ada menyinggung mana-mana perasaan. Saya cuba ambil jalan tengah untuk bagi pendapat. Okey. So berkenaan dengan waris, kita dah tahu kan, macam saya cakap tadi, disclaimer daripada pihak Studio Kembara dengan Samsul Yusof. Dia cakap dah buat kajian, dia cakap dah buat rujukan. Cuma rujukan dengan waris yang mana tu tak dikatakanlah siapa kan. Tapi dia cakap dah buat rujukan. Cuma saya berpendapat macam ni, kalau nak buat rujukan dekat satu-satu waris Mat Kilau, saya rasa tak terdaya lah kot. Tapi berkenaan dengan kajian dan rujukan tu, saya rasa memang diorang buat. Sebab kalau tak buat, filem tu saya rasa memang takkan jadi punya. So yang kedua, dia cakap filem tu dibuat, orang kata macam ada tokoh tambah apa benda semua kan. Saya nak bagi tahu satu benda ni je. Filem Ip Man, benda tu tak menyampaikan, orang kata tak berpaksikan sejarah yang sebenar. Filem Ip Man tu yang kita tengok daripada 1 sampai 4 tu, dia macam orang kata adaptasi dan penulis skrip ataupun director apa benda semua tu kan, dia masukkan elemen-elemen yang boleh orang kata menambah kegempakan. Dia macam itulah yang boleh saya cakap kan, menambah orang kata kualiti
dalam filem tersebut kan. Tapi sebenarnya tak ada masalah saya rasa. Sebab macam ni, ada setengah waris yang macam saya baca tu kan, cuba orang buat filem pasal atuk engkau kan, tiba-tiba tak tanya kita orang, tak tanya waris, main buat je filem kan. Siapa tak marah? Saya nak cakap satu benda ni. Masa saya datang ke tayangan perdana filem Mat Kilau kan, saya tengok daripada A sampai Z, awal sampai akhir, saya tak nampak satu perkara yang merosakkan imej Mat Kilau dan juga warisnya. Tak nampak. Contoh macam puja jin ke kan, ada bawa amalan khurafat ke, tak ada. Totally 100% mengangkat ketokohan kan, mengangkat kepahlawanan, martabat kepahlawanan Mat Kilau tu sendiri. Tu dia punya. Nanti pergi tengok tak percaya pergi tengok. Tak ada benda-benda yang bukan-bukan dekat dalam filem tu. Dan yang kedua, yang saya bagi kepujian dekat studio Kembara, sebelum mula tayangan perdana, dia minta MC untuk naik ke atas pentas untuk mendoakan Mat Kilau, untuk mendoakan rakan-rakan seperjuangan Mat Kilau dan juga waris Mat Kilau. Yang tu saya bagi kepujian. Dia mendoakan kesejahteraan untuk tiga pihak ni. Memang saya cakap memang terbaik lah studio Kembara ni. Okey, so berkenaan dengan waris, saya tak nak cakap banyak sangat kan. Nanti saya kena kecam pula. Okey, so tapi tak apa, benda ni sebenarnya tuan-tuan untuk kebaikan. Pandang tu je, untuk kebaikan. Okey. So yang kedua berkenaan dengan busana dan juga keris. Okey. Benda ni macam poster yang kita nampak yang tengah orang kata berlegar dalam media sosial ni kan. Banyak poster yang okey lah bagi saya. Cuma satu poster yang select, iaitu pelakon Jalaluddin Hassan. Dia bab pemakaian busana dah cantik, tapi bila turun dekat keris, kantoi. Sebab keris tu bukan keris orang Pahang. Yang menarik bagi saya benda ni, sebahagian yang tegur, ada satu individu yang tegur berkenaan dengan keris tu kan, orang Cina tu. Orang Cina boleh tegur, itu bukan keris orang Pahang tu. Satu benda yang menarik perhatian saya, bagaimana orang Cina tahu tu bukan keris orang Pahang, padahal kita sebagai orang Melayu gagal untuk mengenal keris. Ni kita kena ambil alert benda ni, kita kena peka benda ni kan. Sebab ini berkenaan budaya kita. Yang kedua berkenaan dengan busana. Jadi busana ni saya nak bagi pendapat di pihak saya dan juga pendapat di pihak penggiat-penggiat warisan ni. Satu benda yang saya perasan masa malam tayangan perdana, bukan saya saja perasan lah. Malam tayangan perdana tu banyak otak-otak yang datang. Diorang pun perasan. Sebahagian orang-orang daripada studio Kembara ni, boleh dikatakan ramai, yang memakai busana dengan etika pemakaian yang salah. Senang cerita, pakai tanjak tak betul lah. Simpul kasih tu dia pergi kalis dekat belakang, lambaian kasih tu dia pergi pacak dekat depan. Dan satu benda yang orang kata memang spoil kan, iaitu bos studio Kembara tu sendiri, apabila negarawan Tun Dr. Mahathir naik atas pentas, dia memakaikan Tun Dr. Mahathir tanjak, tapi tanjak tu terbalik. Simpul kasih tu dekat belah belakang kan. Dia punya orang kata lambaian kasih tu pun dah ke mana dah dia punya lambaian dia dah. Dia dekat sini, saya secara peribadi dan saya menyokong penggiat orang kata busana seni warisan dekat Malaysia ni kan. Benda ni memang saya agak bertegas sikit. Sebab apa? Sebab dia berkenaan dengan budaya, adat pemakaian budaya kita. Lagi satu, sebab apa saya cakap benda ni penting? Sebab kita tak nampak daripada YDP yang di-Pertuan Agong pertama sampai ke YDP Agong ke-16, Sultan kita, YDP Agong kita memakai busana Melayu dengan cara pemakaian etika yang salah. Tak pernah lagi kan. Sebab tu kita orang ni mementingkan etika pemakaian tu. Sebab dalam busana Melayu ni dia ada falsafah. Benda ni kita tak boleh ambil orang kata sambil lewa, tak boleh nak sembrono. Macam contoh macam baju Melayu lah, senang cerita. Daripada atas sampai bawah tersusun falsafah dia. Macam tanjak ni kan, tanjak ni sebelum dilipat menjadi segitiga, dia ada 4 segi. Apa falsafah dia? Falsafah dia iaitu sedulang dunia. Bila dilipat menjadi 3 segi, dia menjadi rukun 3. Apa dia rukun 3? Rukun 3 tu adalah Allah, Muhammad, Islam. Orang Melayu ni kan, orang Melayu ni dengan falsafah tak boleh nak dipisahkan. Falsafah, etika, protokol, kita memang berpegang dengan 3 perkara tu. Sebab itulah kita ni menjadi bangsa yang bertamadun. Sebab kita ada garis panduan yang boleh
orang kata menerapkan sesuatu perkara tu, menerapkan kekuatan dalam diri kita tu. Kita ada garis panduan. Oh, okey. Falsafah. Kita kena ikut falsafah ni supaya kita tahu apa yang tersirat, apa tersurat kita boleh belajar. Memang penting tuan-tuan. Saya minta maaf lah kalau ada yang terkasa ke, kan? Pihak studio kembara ke, siapa-siapa kan. Pemakaian etika busana penting. Sebab YDP Agong sendiri tak pernah nak salah dalam etika pemakaian. Jadi kita kena ambil contoh, kita kena ambil peka benda ni. Tapi dia ada tapi kat sini. Saya tengok sebenarnya bos studio kembara ni, saya yakin dia bukan membesar macam kita orang. Macam saya join silat daripada darjah 2. Senang, susah nak cakap. Saya join silat daripada darjah 2. Jadi saya memang hidup dalam suasana tu. Kita tahu okey silat macam mana dia punya adat-adab dia. Okey, pemakaian busana macam mana nak pakai dengan cara yang betul. Kita tahu semua benda tu. Tapi saya tak yakin, saya tak pastilah, bukan tak yakin, tak pasti yang bos studio kembara tu membesar dalam situasi yang macam saya ni. Dia mungkin datang daripada background lain, tapi dia ada orang kata ijtihad dalam diri dia tu. Nak buat satu filem, nak mengangkat ketokohan, kepahlawanan Melayu. Yang tu saya puji lah. Bila dia buat filem macam tu, saya sebagai orang yang pernah berada dalam produksi filem, kan, produksi penghasilan karya-karya ni kan, dia akan dipecahkan kepada banyak department. Jadi untuk bahagian busana dan juga prop, pemakaian ke apa kan, dia dibagi dekat satu department. Department tersebut, saya yakin, sangat yakin orang yang apply untuk dapatkan job tu mesti ramai. Termasuklah penggiat-penggiat seni busana yang ada. Cuma dekat sini sedikit kesilapan, saya rasa lah apa yang saya kaji, sedikit kesilapan pihak studio kembara hire orang yang tak cukup mengaji lagi. Dia tak habis mengaji lagi bab pemakaian busana, bab pemakaian keris kan, sebab tu terjadinya benda macam tu. Jadi macam tu saya cakap, mungkin kesilapan daripada diorang sendiri kan, dan kita sendiri kita kena faham dan jangan ambil terlampau orang kata kritikal sangat benda ni. Kita kena faham satu benda. Sebab apa? Kita jangan terlampau berkeras. Macam saya tengok sekarang ni kan, bila spark benda macam ni, pakai tanjak pun tak betul, keris pun bukan keris, orang Pahang apa semua kan. Kita tahu, cuma sekarang ni apa yang kita perlu buat, kita tegur pihak studio kembara ni. Tegur dengan cara yang betul. Sebab kita orang Melayu, kita ada adab kita. Kita ada garis panduan menunjukkan kita ni orang yang berwibawa. Saya cukup tak suka, cukup tak berkenan bila benda tadi macam tadi ni kan, dah spark dah berkenaan dengan waris ni. Lepas tu timbul pula isu-isu kecil macam ni kan. Diorang ni ada sekelompok orang yang buat provokasi yang seakan-akan mengajak orang untuk boykot filem Mat Kilau ni tau. Yang tu saya tak berapa berkenan. Kita sekarang ni, ramai orang kata gerakan individu apa semua kan, bercakap soal perpaduan tau. Tapi bila bercakap soal perpaduan ni, bab menganjing nombor satu. Dah lama dah saya perasan benda ni. Cakap bab perjuangan, perpaduan, tapi still lagi membawa satu elemen, satu orang kata perkara yang membawa kepada perpecahan. Kita kena sedar sekarang ni, platform komunikasi warisan kita tengah lemah sekarang ni. Apabila studio kembara nak buat filem berkenaan dengan ketokohan, kependekaran Melayu tu, dah besar rahmat dah bagi kita. Jangan kita buat benda macam tu, kita provoke dia, kita seolah-olah nak boykot dia, jangan. Kita kena bagi teguran dan kita bagi dia dorongan. Dan pihak studio kembara sendiri minta tolong sangat terima teguran tu dengan cara yang baik kan. Dan kita kena memahami satu sama lain lah. Baju memang penting, busana Melayu ni memang penting. Dan kita anggap platform komunikasi warisan yang diusahakan ni pun penting juga. Jadi sebenarnya benda ni ada penyelesaian. Apa yang boleh settle dengan cara yang baik, settle. So, saya nak bercakap berkenaan dengan filem Mat Kilau, saya yakin akan menjadi satu fenomena yang trending pada masa sekarang ni. Dan saya yakin filem ni akan menjadi pencetus kepada orang kata anak-anak muda ni untuk tergerak hati mereka untuk mencari identiti mereka yang hilang. Sebab kebanyakan anak muda, generasi muda kita ni dah hilang jati diri. Apa yang penting jati diri? Jati diri ni boleh menjadi perisai untuk mengekalkan kemerdekaan. Jadi itu memang perkara yang penting. Dan saya berterima kasih sekali lagi kepada studio kembara sebab menjemput ke tayangan perdana untuk saya menyaksikan sendiri filem Mat Kilau. Dan saya berterima kasih juga studio kembara, para pelakon, semua kru yang terlibat dalam pembikinan filem Mat Kilau. Terima kasih banyak. Dan saya harapkan, saya sangat menyokong usaha tuan-tuan. Dan saya harapkan selepas ni ada lagi filem-filem ketokohan, kependekaran Melayu yang tuan-tuan buat. Selain daripada tuan-tuan, saya harapkan produksi lain pun turut serta juga dalam perjuangan ni untuk memperkasakan komunikasi warisan kita. Jadi saya tutup dengan satu kata-kata, satu pantun.
Apa tanda Melayu jati? Sayangkan adat di perang tinggi. Apa tanda Melayu terpuji? Membela keadilan, berpantang lari. Jadi jangan lupa like, share, subscribe. Nanti kita jumpa dekat video seterusnya. Okey? Assalamualaikum. Hidupkanlah bangsa kita, kekalkan kata-kata Laksmana. Meskipun tanpa jasadnya, tapi Tamin Sari masih ada pada orang kita. Bersama Tuhan yang satu, kita tak akan mati semasa hidup, tuan.